fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka, insya-Allah. Tafsiran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan hanya Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga turut menyaksikan. Ia mentadbir dengan adil. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat 18. Inilah satu hakikat utama yang menjadi tapak asas kepercayaan dan iktikad di dalam Islam. Inilah hakikat tauhid, iaitu tauhid uluhiyah dan tauhid kiwamah, iaitu tauhid pentadbiran, iaitu pentadbiran yang menegakkan keadilan. Inilah hakikat yang dinyatakan pada permulaan surah ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan melainkan hanya Dia yang Maha Hidup dan Maha Mentadbir. Ayat 2. Hakikat ini bertujuan menjelaskan hakikat akidah Islamiah dari satu segi dan menghapuskan kekeliruan-kekeliruan yang ditaburkan oleh ahli kitab dari satu segi yang lain pula, iaitu menghapuskan kekeliruan dari kaum ahli kitab itu sendiri dan juga dari kaum muslimin, kerana mungkin kekeliruan-kekeliruan itu mempengaruhi akidah mereka. Pengakuan Allah Subhanahu wa taala sendiri bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Dia merupakan satu pengakuan yang cukup bagi mereka yang beriman kepada Allah. Mungkin ada yang berkata pengakuan Allah itu tidak mencukupi, melainkan bagi mereka yang beriman kepada Allah, dan mereka yang beriman kepada Allah itu pula tidak memerlukan kepada pengakuan Allah. Tetapi sebenarnya kaum ahli kitab memang beriman kepada Allah, tetapi dalam waktu yang sama mereka mengiktikadkan Allah itu mempunyai anak dan sekutu. Malah kaum musyrikin juga beriman kepada Allah, tetapi mereka disesatkan dari segi kepercayaan kepada sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, dan anak-anak Allah, lelaki dan perempuan. Oleh itu, apabila Allah menjelaskan kepada kedua-dua golongan ini bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri menyaksi dan mengakui bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Dia, maka penjelasan itu merupakan satu penjelasan yang kuat dan berkesan untuk membetulkan pandangan dan kefahaman mereka. Tetapi persoalan ini, sebagaimana yang ternyata dari kajian-kajian rangkaian ayat ini yang telah kami lakukan sebelum ini, adalah lebih mendalam dan lebih halus dari ini lagi. Kerana pengakuan Allah Subhanahu wa taala bahawa tiada Tuhan melainkan Allah adalah dibentangkan di sini dengan tujuan untuk dibentangkan selepasnya kehendak-kehendak dan kewajipan-kewajipannya, iaitu jelas bahawa Allah tidak menerima dari para hamba-Nya melainkan ubudiyah yang tulen dan bersih kepadanya, iaitu ubudiyah yang digambarkan di dalam Islam dengan makna menyerah diri, bukan dalam bentuk iktikad dan perasaan sahaja, tetapi dalam bentuk amalan, ketaatan dan kepatuhan mengikut peraturan-peraturan dan undang-undang amali yang digambarkan oleh hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab Al-Quran. Dari sudut inilah kita dapati ramai manusia di setiap zaman yang mendakwa bahawa mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka mempersekutuai Allah dengan pihak-pihak yang lain. Apabila mereka berhakimkan kepada syariah yang diaturkan oleh pihak yang lain, dan apabila mereka mentaati orang-orang yang tidak mengikut Rasul dan kitab sucinya.
Dan apabila mereka menerima pandangan dan kefahaman nilai-nilai, neraca-neraca, akhlak dan peradaban-peradaban dari pihak-pihak yang lain. Ini semua merupakan amalan-amalan yang bertentangan dengan dakwaan bahawa mereka beriman kepada Allah dan tidak selaras dengan pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun pengakuan para malaikat dan pengakuan para ilmu ahli, maka ia tergambar pada ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap perintah-perintah Allah yang Maha Esa dan tergambar pada penerimaan mereka dari Allah yang Maha Esa sahaja, dan pada penerimaan mereka segala apa sahaja yang datang kepada mereka dari Allah tanpa ragu-ragu dan tanpa membantah, asalkan ia sabit datang dari Allah. Sebelum ini, dalam surah ini telah pun diterangkan keadaan para ahli ilmu dalam firman Allah, dan orang-orang yang teguh dan mendalam ilmunya berkata, kami beriman padanya. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami belaka. Ayat 7. Inilah pengakuan para ahli ilmu dan para malaikat, iaitu mereka percaya, taat, mengikut dan menyerah diri. Pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakuan para malaikat dan para ahli ilmu terhadap wahdaniyah Allah diiringi pula dengan pengakuan mereka bahawa Allah Ta'ala mentadbir dengan penuh keadilan selaku sifat uluhiyahnya yang tetap. Allah sendiri menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan hanya Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga turut menyaksikannya. Ia mentadbir dengan adil. Itulah sifat uluhiyah Allah yang tetap sebagaimana difahamkan oleh susunan ayat, dan ini merupakan penerangan bagi erti kiwamah, iaitu pentadbiran yang disebut pada awal surah dalam ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu Allah tiada Tuhan melainkan hanya Dia yang maha hidup dan maha mentadbir, ayat 2, iaitu pentadbiran yang menegakkan keadilan. Pentadbiran Allah terhadap alam bawana dan kehidupan manusia adalah selama-lamanya dilakukan dengan penuh keadilan. Oleh itu, keadilan dalam kehidupan manusia tidak akan wujud, dan urusan kehidupan mereka tidak akan berjalan teguh dan lurus selurus urusan alam bawana, di mana setiap makhluk menunaikan peranannya selaras dengan peranan setiap makhluk yang lain, melainkan dengan berhakimkan kepada undang-undang dan peraturan Allah yang telah dipilihkan untuk mengendalikan kehidupan manusia dan dihuraikan dalam kitab sucinya Al-Quran. Jika tidak, maka di sana tidak akan wujud keadilan, keteguhan, keselarasan, dan tidak akan wujud penyesuaian di antara perjalanan alam bawana dengan perjalanan manusia. Malah akan wujud kezaliman, pertentangan, kehancuran dan kehilangan. Kita sendiri dapat melihat di sepanjang sejarah bahawa masa-masa yang diamalkan undang-undang dan peraturan-peraturan dari kitab Allah sahaja merupakan satu-satunya masa di mana manusia dapat mengecap rasa keadilan, dan di mana kehidupan mereka dapat berjalan teguh dan lurus, seteguh dan selurus peredaran bintang-bintang mengikut kadar kemampuan tabiat manusia yang mempunyai kecenderungan kepada ketaatan dan kecenderungan kepada penderhakaan, dan terbang ambing di antara dua kecenderungan itu. Dan ia mendekati ketaatan apabila sistem ilahi itu ditegakkan, dan apabila kitab Allah dijadikan hakim yang memerintah kehidupan manusia. Begitu juga kita dapat melihat apabila kehidupan manusia itu diperintah dan dikendalikan dengan sistem hidup yang lain daripada sistem ciptaan manusia, maka sistem itu akan terbabit dengan kejahilan dan kelemahan-kelemahan manusia,
di samping terbabit dengan kezaliman pertentangan dalam mana-mana bentuknya, iaitu kezaliman individu terhadap kelompok, atau kezaliman satu kelas terhadap satu kelas yang lain, atau kezaliman satu umat terhadap satu umat yang lain, atau kezaliman satu generasi terhadap satu generasi yang lain. Hanya keadilan Allah sahaja yang bersih dari kecenderungan-kecenderungan yang tidak adil terhadap mereka semua. Kerana Allah adalah Tuhan kepada semua manusia dan Dia Maha mengetahui. Tak ada suatu apapun yang terlindung kepadanya baik di bumi maupun di langit. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Penghujung ayat 18. Hakikat Tauhid. Ayat ini menekankan sekali lagi konsep keesaan uluhiyah dalam satu rangkaian ayat, disertakan dengan sifat kuat perkasa dan bijaksana yang perlu bagi pentadbiran yang adil. Keadilan ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar serta mempunyai kuasa dan kekuatan untuk melaksanakan semuanya. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala menggambar dan menyarankan aktiviti yang aktif dan positif. Oleh sebab itu, tidak ada kenegatifan dalam pandangan Islam terhadap Allah. Malah pandangan Islam terhadap Allah merupakan pandangan yang paling sempurna dan benar. Kerana dalam pandangan ini, Allah sendiri yang menjelaskan sifat-sifatnya dan nilai keaktifan dan kepositifan sifat-sifat Allah itu ialah ia dapat mengingatkan hati manusia terhadap Allah, terhadap iradat dan tindakannya. Dan ini menjadikan kepercayaan itu berkesan, hidup dan mendorong, dan bukan hanya merupakan kefahaman mental yang dingin saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ketaatan kami kepadamu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.